Okey, Megat baca doa Megat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, alhamdulillah. Okey. Okey, saya saya dah kata tadi saya nak belajar bentang. Ni saya tak pasti siapa punya jawapan dan soalan nombor berapa. Okey, siapa punya jawapan ni eh? Boleh tak orang yang punya kertas ni tolong respon? Sebab saya saja ambil yang tak bernama. Okey, siapa punya? Saya cikgu. Okey. Boleh terang? Ini soalan nombor berapa, latihan berapa, muka surat berapa? Oh, awak tak ada buku teks lagi eh? Tahu tak latihan berapa ni? Latihan formatif 7.2. 7.2 soalan nombor? Nombor 2. Okey, boleh terang? Kejap Encik Malik eh? Okey. Okey Nabila, terang Nabila. Cikgu nak saya terangkan dari awal ke? Terangkan macam mana dapat kawasan Belorek. Okey, kalau awak tengok kat sini, okey. Daripada Encik Malik semua tu, awak terangkan dulu macam mana nak keluarkan persamaan. Oh, okey. Hmm. Okey, dia cakap dia beli X naskah buku rujukan sains. Okey. Lepas tu Y naskah buku mat. Okey. Lepas tu dia cakap buku rujukan sains harga dia satu naskah tu RM30. Okey. Yang maths pula satu naskah RM25. Okey. So dia cakap kos yang diperuntukkan untuk beli tu RM3,000. So maksudnya maksimum dia tu RM3,000. So jadi kalau persamaan yang pertama jadi 30X tambah 25Y lebih kecil atau sama dengan RM3,000. Okey, sebelum tu saya sekarang saya share screen, korang nampak tak? Nampak? Okey. Jadi apa yang Nabila terang tadi ada dekat sini. Okey, bagus eh. Bila dia dekat jawapan ni dekat graf, jangan tanda ketaksamaan. You guna persamaan. Okey, good. Betul? Teruskan Nabila. Okey, lepas tu yang ayat bawah dia tu dia kata bilangan buku rujukan sains yang dibeli sekurang-kurangnya 20 naskah. So bila sekurang-kurangnya dia punya tanda dia tu akan jadi lebih besar atau sama dengan 20. Okey. Macam dia kata buku rujukan sains. Jadi persamaan jadi X lebih besar atau sama dengan 20. Okey, so awak ingat persamaan itu tidak semestinya X dan Y. So kat sini dia cuma X, jadi kita buat garis yang menegak. Dan sebenarnya ada satu tahun tu dia keluar persamaan dia macam ni tau. Sini X contohnya, sini 5, sini dia kata 10 contohnya kan. Jadi awak jangan terkejut kalau dekat graf nanti awak akan dapat dua garis. Macam tu. Jadi kawasan Belorek untuk soalan ni di sini. Okey? Okey, teruskan Nabila. Nabila, teruskan. Ya cikgu. Okey. Lepas tu dia cakap lepas tu dia kata bilangan buku rujukan maths yang dibeli 10 naskah lebih daripada buku rujukan sains. Okey. So siapa yang lebih? Matematik lah yang lebih. Okey, matematik yang lebih. Jadi? So matematik tu Y. Jadi dia kata 10 naskah lebih daripada buku rujukan sains. Maksudnya buku rujukan sains tu X tambah dengan 10.
Okey. So jadi Y lebih besar atau sama dengan X tambah 10. Okey, persamaan Nabila bagi Y sama dengan X tambah 10. Ada tak satu bentuk lagi persamaan yang awak boleh gunakan daripada apa yang Nabila terang? Apa persamaannya satu lagi? Yang sama erti tapi tak nampak dia punya penulisan tak sama. Okey, siapa nak respon? Apa lagi satu persamaan? Akram dah masuk? Saya Akram cikgu. Masuk dah Okey. Kita tak apa, saya tanya je. Okey, cuba bagi tahu saya siapa-siapa je. Kalau kat sini Nabila buat Y sama dengan X tambah 10. Saya kata bagi lagi satu persamaan yang tak sama dengan ini. Tapi memberi maksud sama dengan Y sama dengan X tambah 10. Apa persamaannya? Y tolak X sama Ya. dengan 10. Okey, Y tolak X. Awak tengok macam ni ya. Kalau saya lebih selesa guna yang bawah ni. Sebab apa? Kat situ contohnya kita tahu Y. Dia kata lebih. Jadi Y lebih. Bila yang lebih tolak yang kecil. Jadi tapi tak ada masalah lah. Dua-dua persamaan ini betul. Okey, so kamu dah dapat ketiga-tiga persamaan dan Nabila dah bagi tahu dah lebih besar, lebih kecil semua, maka di sinilah kawasan berlori. Okey Nabila, jangan buat macam ni, ini awak cantumkan saja. Buat R tu besar-besar. Kan saya dah kata buat R besar-besar. Boleh? Okey, good. Okey, tahniah Nabila. Next. Siapa punya ni? Ni siapa punya? Cikgu, skrin cikgu tak bergerak. Okey, masih berada di graf Nabila ke? Cikgu. Okey, Sat Lain lah ni. Sekejap ya, saya try pakai hotspot saya. Belum nampak lagi? Belum. Belum Alhamdulillah. Alamak. Masih tak dapat lagi? Dah tukar cikgu, gambar dah tukar. Dah pergi dekat yang bawah Betul? Okey, siapa punya soalan ni? Siapa punya ni? Cepat sikit, siapa punya? Ke orang yang tak ada? Berapa orang dah hadir sekarang? Ada 20. Saya cikgu. Okey, siapa saya tu? Nisma. Okey, Nisma. Nisma, soalan nombor apa ni Nisma? Soalan nombor 1 cikgu tapi Tapi? Nombor 1 tapi apa? sekejap. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Nombor 2 tadi Nabila jawab. Tapi graf tu saya salah buat. Gerak salah buat. Okey, kat mana awak silap? Awak buat sendiri ke tiru kawan? Buat sendiri. Lepas tu Buat saya sendiri. dah betulkan. Ini nampak tak? Y. Jadi dah memang terang-terang dekat situ salah. Sebab itu adalah graf X. Boleh? Okey, jadi dekat sini graf kamu silapnya di sini. Okey, nampak Okey, next. Ni siapa punya? Cikgu. Ya. Cikgu ada tulis apa-apa tak dekat skrin? Mouse cikgu, clicker cikgu ni tak bergerak. Saya bulat tak gerak memang. Okey, saya bulatkan dengan Y sama dengan 20. Sebab kalau awak tengok graf ni semua tu dia buat Y sama dengan 20. Sedangkan graf itu adalah X. So saya bulatkan di situ sebab
dia salah tulis persamaan. Jadi dekat sinilah bahayanya sekiranya kamu tuliskan persamaan. Kalau yang macam Nabila buat tadi, secara kebetulan semua persamaan betul, jadi tak ada masalah. Jadi kalau buat macam ni semua buat, sebab sebenarnya dekat graf tak wajib dituliskan persamaan. Jadi kalau awak tulis dan salah, maka graf awak akan salah. Okey, awak dah nampak belum saya bulatkan dekat Y sama dengan 20 sekarang? Masih belum nampak? Belum Dah nampak lagi. nampak cikgu. Okey, jadi kalau awak tengok, Nisma dia bagi letak Y sama dengan 20. Jadi salah graf ini. Sedangkan sebenarnya mungkin dia silap huruf saja. Tapi kalau graf Nisma ni, kat sini kalau markah dia 4 markah, so Nisma cuma dapat 1 markah. Kenapa 1 ni je yang betul? Dekat sini sebenarnya kalau Nisma tak letakkan Y, Nisma lagi boleh dapat. Sebab dia tak wajib dituliskan dia punya persamaan. So bila awak tulis persamaan, maka pemeriksa akan semak persamaan itu betul atau salah. Jadi sebenarnya sebab tu kalau awak perasan, saya cuma letak nombor. Saya letak nombor 1, nombor 2, nombor 3. Sebab nombor 1 tu persamaannya refer pada persamaan yang pertama dan seterusnya. Boleh? Boleh cikgu. Okay, next. Siapa punya ni? Nampak tak ke tak nampak lagi? Tak nampak lagi. Okay, sekejap sebab dia mungkin line. Saya dah try tukar hotspot saya dia. Okay, saya try. Okay, nampak tak? Masih belum nampak? Dah nampak belum? Dah. Okay, ni siapa punya? Siapa punya ni? Ini saya rasa latihan dekat yang sebelum ni lagi. Siapa ni? Siapa? Rashidah. Okay, Rashidah. Rashidah buat soalan mana, Rashidah? Nombor 1, latihan kendiri. Okay, latihan kendiri 7.2. Ya, 7.2. So, ini nombor 1. Okay. Boleh terang? Terang. Yang A macam mana dapat Ya, tu? betul. Okey, atau tak apalah, saya nak tanya. Ada tak soalan? Awak memang suara awak macam ni ke awak tak sihat? Masa ni. Apa dia? Masa ni. Oh, memang suara awak macam ni. Pasal saya tak perasan pula. Okey, jadi awak tengok dekat sini, kamu semua dah buat kan? Dah buat latihan. Jadi ada tak yang nak tanya? Kod lah awak dapat lain ke? Kalau ikutkan kat sini latihan kendiri 7.2. Dan saya nak bincangkan soalan ini seterusnya. Okey, kod-kod ada yang nak tanya? Ada tak? Ada tak yang nak bertanya? Tak ada. Okey, tak ada saya teruskan. Okey, kalau awak tengok, semua orang tengok dekat latih kendiri 7.2. Okey, soalan latih kendiri 7.2 dekat muka surat 244. Awak belum dapat buku Dah dapat buku tab belum? Dah. Okey, dah. So, kalau dah awak refer buku tab awak lah. Muka surat saya nak gerak-gerak susah sikit. Okey, muka surat 244. Jadi, ini latih kendiri 7.2 soalan nombor 1. Betul, Rashidah? Betul ya? Okey, jadi kalau awak tengok dekat sini, graf Rashidah betul. Okey, jadi 3 markah. Jadi dekat nanti masa periksa, awak dah tuliskan jawapan setiap ketaksamaan. Ini persamaan ya sebab guna tanda sama dengan. Macam saya kata tadi, ini tak wajib ditulis. Tak wajib ditulis sebab kalau tulis dan salah macam Nisma tadi, akan kena tolak markah. Jadi baik awak tuliskan saja dekat ruangan jawapan. Okey kan, contohnya yang pertama apa dia, yang kedua apa dia, yang ketiga apa dia, persamaan dia. Dah siap, jadi dekat graf tu awak labelkan 1, 2, 3 saja cukup. Okey, R ni. Saya tahu masing-masing tulisan kecil, tolong buat R tu besar-besar. Bagi pemeriksa nampak. Okey. Jadi ini R awak.
Jadi soalan yang saya nak bincangkan adalah soalan C1 dan 2, di mana soalan ini yang menyebabkan biasanya pelajar akan hilang markah. Dia tak dapat full mark sebab soalan terakhir. Bila saya habis je bincangkan soalan terakhir ini bererti habislah topik ini. Okey? Bila habis topik ni, buka sekolah nanti mula bersemuka, saya akan bagi topical test untuk tajuk ini. Okey? Sebelum saya lupa, modul dah ada di sekolah. Okey, jadi siapa nak, awak akan ambil dulu, nak bayar kemudian pun tak apa. Harga modul adalah RM12.90 saya tak silap. Tapi saya dapatkan daripada berbengkal RM11. Okey. Jadi siapa ada duit bawa je terus. Hari Isnin ni nanti kita ada kelas 85 minit. Jadi awak boleh ambil. Tapi tak kisah pun. Saya akan bagi semua dulu. Bayar kemudian pun tak apa. Okey, jadi awak tengok dekat sini soalan kata dengan menggunakan graf DB. Jadi dia memang akan refer pada graf awak. Dia memang akan refer pada graf awak. Contohlah skema jawapan sebenarnya nilainya 20. Tapi bila pemeriksa semak dekat graf awak jawapannya 18. Pemeriksa akan ikut jawapan di graf awak. Sebab dia arahan dia kat sini menggunakan graf DB yang awak telah bina di sini. Okay, dia kata julat bilangan peserta kursus keuangan jika peserta kursus pengurusan 20. Jadi kamu tengok dekat atas tadi, keuangan dan pengurusan. Okey, dan keuangan ialah Y pengurusan. Okey. Pengurusan adalah X, keuangan adalah Y. Jadi soalan tanya julat bilangan keuangan. Bila dia tanya keuangan, dia tanya X ke Y? Y. Okey, dia tanya Y. So bila dia tanya Y, dekat sini dia kata pengurus kat sini bilangan peserta kursus pengurusan 20 orang. Pengurusan adalah X, 20. Jadi ini 20, awak ambil pembaris, awak gariskan. Okey, awak boleh guna garis putus-putus, tak kisah. Jadi ini awak punya 20. Jadi kita tengok, kita akan tengok secara tepat di sini. Soalan tanya julat. Okey, soalan tanya julat maksudnya saya kena teruskan naik sampai atas. Jadi, dia tanya julat, you ambil yang mula-mula awak sentuh. Yang mula-mula awak sentuh, iaitu di situ nilainya berapa? 0, 20. Dia, skala dia 2cm 10 unit. Kan? So, kat situ 10, 20, 30 di sini. Jadi jawapan yang pertama untuk B yang pertama sebab dia tanya julat kan. Bila tanya julat dan situ Y letak tengah-tengah, letak tanda begini. So jawapan di situ adalah 20 dan satu lagi awak baca betul-betul kat atas tu. Sebab bacaan itu boleh dibaca. Okey, kalau awak tengok bacaan itu boleh dibaca. Sebab tu saya tak galakkan pelajar menggunakan kertas graf ini sebab dia terlampau halus. Okey, jadi kalau ikutkan kat situ 20, 3 berapa tadi tu? 30, 40, 50, 60. Mungkinlah kat situ 62. Saya kata mungkin sebab saya tak nampak sangat halus sangat. Okey, jadi dia 62. Soalan tanya julat. Jadi awak tuliskan di sini. Di sini adalah 62. Okey, itu yang dikatakan julat. Di mana awak akan bagi nilai terkecil dan awak juga letakkan nilai terbesar. Minimum dan maksimum. Okey, itu untuk julat. Tetapi sekiranya soalan tanya minimum. Kalau soalan tanya minimum Y. So minimum Y kita cuma ambil 20. Maksimum Y kita akan ambil 62. Ini julat, ini minimum, ini maksimum. So itu cara penulisan dia. Boleh? Boleh. Okey, jadi ada juga soalan akan tanya. Dia kata, okey contoh contoh. Contohlah graf awak kat sini. Kat sini awak akan, maksudnya ada pelajar dia kata cikgu kat sini nak letak pengurusan keuangan ke Y ke apa. Jadi contoh kat sini sebab soalannya adalah Y, jadi awak letaklah Y. Macam tu. Boleh? Okey, kalau dia kata cari minimum. Minimum untuk pengurusan. Okey, minimum pengurusan sekiranya keuangan adalah keuangannya 20. Jadi minimum, so awak tengok ambil yang mula-mula jumpa berapa bacaan dia.
Okey. Sekiranya graf awak, sebab biasanya at Maths dia akan menggunakan solid line. Tapi sekiranya kamu punya jawab soalan nanti dia menggunakan garis putus-putus. Ini contohnya garis putus-putus sebab dia tak ada tanda sama dengan. Dia cuma lebih besar. Jadi bila garis putus-putus, jawapan awak dekat 20 sepatutnya. So baca dapat 20. Tapi jangan ambil minimum sebagai 20. Kenapa tak boleh? Sebab 20 berada di garis putus-putus bermakna 20 tidak termasuk. Faham? Boleh? Faham cikgu. Okey. Dan Faham cikgu. dan seterusnya begitu juga kalau dekat maksimum. Kalau dekat maksimum dan tapi pastikan jawapan awak, contohnya saya kata tadi 20 dekat garisan. So awak tak ambil, awak ambil 21. Jadi pastikan 21 itu betul-betul di dalam kawasan berlurik. Saya risau bila jawapan perpuluhan. Kalau jawapan dia 10.8 dan tentunya kamu bagi jawapannya 11, betul? Okey, kalau 10.8 di sini. 10.8 tu duduknya di sini. Sekejap. Kalau 10.8 tu di sini. Ini 10.8. Jadi kalau awak round off jadi 11, betul. Sebab 11 berada di dalam kawasan berlurik. Tetapi sekiranya jawapan kamu di sini adalah 60. Bila awak jawab 60, contoh bacaan nantilah untuk soalan-soalan yang melibatkan perpuluhan. 60.8. 60.8 jawapan kita jadi berapa? 61. Ya, 61. awak kata dapat jawapan 61. Tapi awak jangan lupa, 6.8 berada di atas maksimum. Kalau awak ambil 61, 61 tidak berada di dalam kawasan berlurik. Faham? Jadi dekat sini, kamu tak boleh gunakan hukum round off number sahaja. You tengok jawapan kamu tu berada dalam kawasan berlurik ke tidak. So untuk kes 60.8, ini soalan bagi contoh bilangan manusia, bilangan benda. Jadi kita tak boleh bagi dalam perpuluhan. So untuk jawapan ini kita akan ambil 61. Kenapa kita ambil 61? Sebab 61 pula, 60. Kenapa tak ambil 61? 61 tidak berada di dalam kawasan berlurik. Faham? Faham cikgu. Okey, saya akan teruskan untuk subtopik yang seterusnya iaitu soalan ini biasanya dia akan suruh kamu cari nilai minimum, nilai maksimum. Jadi dalam kes ini minimum tu sangat mudah. Jadi awak tengok soalan C yang kedua. Jumlah yuran maksimum dalam masa seminggu yang boleh dikutip jika yuran kat sini dia bagi pengurusan 60. Pengurusan 60. So awak akan buat pengurusan 60, jadi awak kat sini buat 60x. 60x tambah dengan 70y. Okey, jadi kita nak tengok kalau kat sini dia tanya maksimum. Okey, dia nak maksimum. Dia nak ambil maksimum iaitu kita akan menggunakan kemahiran yang pengoptimuman tu. Jadi apa yang peluk buat sebenarnya, apa yang peluk buat, awak tengok ya. Ada orang nak simplify, so you buang 10. Bagi 10 jadi 6x tambah 7y. Boleh. Tapi saya tak galakkan sebab saya takut awak salah semasa awak buat, permudahkan simplify. Boleh? Okey, saya akan tunjuk step yang paling cepat. Tapi sebelum tu saya tunjuk dulu macam mana nak dapat. Okey, tekan kalkulator 60 darab 70. Berapa dapat? Dapat tak 4,200? Dapat. Okey. Dapat. Jadi tugas awak bahagikan 4,200. Sini pun bahagi dengan 4,200. Sini pun sama bahagi dengan 4,200. Dan kita simplify. Kenapa? Sebab saya nak cari intercept form. Siapa tahu apa dia intercept form? Bentuk pintasan. Siapa tahu? Tajuk koordinat. X. Apa dia? X yang tidak terang. Macam mana nak terang? Sebut je. Sebut je. Bagi contoh. Satu contoh. X per 3 tambah Y per 2 sama dengan 1. Aisyah. Okey. Betul iaitu kita buat sama dengan 1 intercept form. That's why saya bagi dengan 4,200 supaya dapat 1.
So ini 70, ini 4.200. 4.200 bagi 70 bermakna sini dapat 60. 4.200 bagi dengan 60 maka awak dapat 70. Jadi untuk memudahkan awak untuk mengurangkan kesilapan yang mungkin awak lakukan, saya tak akan suruh kamu buat seperti yang saya dah tunjuk. Sebaliknya awak ambil je X, awak ambil 70. X ambil Y punya, Y ambil nombor yang ada pada X sama dengan 1. Awak guna cara ini. Faham? Faham? Jadi, apa yang perlu awak buat di sini adalah sepatutnya awak cari X70. X70 dekat sini jauh sangat. Y60, 10, 20, 30, 40, 50. Dekat atas ni. Okey. Awak nak buat macam ni pun boleh. Ataupun awak boleh buang kosong, buang kosong. Jadi, awak ambil X7. Kat mana 7? Lebih kurang di sini 7. Then, Y6. 6, 6. Ini 10 kan? Okey, itu 6. Okey. Jadi, awak tengok. Saya dah titikkan ada 4 titik di situ. Awak tengok nanti bahawa mana-mana titik awak gunakan pun tak ada masalah. Jadi saya gunakan dulu yang saya dah kecilkan tadi, maka dapatlah bentuk begini. Okey. X60, Y70. Betul situ 10, X6, Y7. Okey, saya dapat macam ni. Okey, sekarang awak tengok. Satu lagi. X70. Ni siapa punya ni tadi? Sini kosong. 10 awak kat mana Ni 10 Kenapa Pak CX awak dekat atas? Mana kosong dia ni? Siapa punya ni tadi? Rashidah. Rashidah. Awak nampak tak ni? Kenapa Pak CX awak dekat atas? Ini kosong awak kat bawah. Ni kosong. Mana kosong? Oh, atas ni kosong Ini 10 ke 2? 10. Ini 10. 10. Bukan bawah. Ini 10. So kosong kat sini lah kan? Atas sikit. Mana boleh? Dia bukan 2cm 10 unit. Oh. Kan? Salah. Okey. Jadi Pak CX dia di bawah. So sepatutnya di sini sebab dia jadi tak cantik tadi. Tak boleh sama. Okey. Jadi X kita ialah 70. 70 saya letak kat sini. Dan 60 di sini. Okey. Jadi awak tengok saya buat garis putus-putus dekat sini. Garis putus-putus yang saya buat ni, awak tengok, ini di sini. Setelah saya permudahkan antara 60 dengan 70 tadi. So, kita tengok ini yang saya dapat. Dengan sekiranya orang yang kekalkan 60-70. Okey, kalau dia kekalkan 60-70, dia di sini. 10, 20, 30, 40. X 70. 10, 20, 30, 40, 50 sini. Oops. Hati-hati sebab skala awak salah tu. Okey, ini dia. Ini yang awak dapat. Jadi awak tengok di sini. Jadi sebenarnya garis putus-putus mana yang nak gunakan pun tak ada masalah. Sebab sebenarnya garis putus-putus ni sama je. Ini bila saya gerakkan, saya jumpa juga yang atas. Apa dia maksimum? Okey, sebab saya dekat skrin ni jadi dia susah sikit. Apa dia maksimum? Awak akan tengok pembaris ni sentuh paling lambat titik yang mana. Awak nampak dia jumpa sini dan ini terakhir. So, bermakna inilah awak punya titik maksimum. Tetapi sebenarnya kalau awak tak pasti, titik ini atau titik ini. Jadi apa yang perlu awak buat adalah awak labelkan kedua-dua titik. So kalau saya daripada mata saya ni, saya nampak dekat sini 16 ke 17. 16. Okey, sorry. Kemudian Pak CY awak adalah 65. 16, 65. Ini yang saya nampak ya. Kemudian Pak CX yang satu lagi titik. You dapat di situ adalah 10, 20, 30, 36 lah let's say 36, 37 tu. 3, 40, 36 lah. Sini 36 dan dia adalah 10, 20, 30, 45. Let's say lah sini 46. Okay. Jadi kita ada dua titik.
kita nak tengok mana satu titik yang minimum, mana satu titik yang maksimum. So apa yang kena buat, awak ambil nilai yang ada ni, ini dan ini masuk balik dalam persamaan. Persamaan mana? Persamaan asal sebelum awak jadikan dia ni tadi. So apa persamaan asal dia? Persamaan asal dia adalah 60x tambah dengan 70 nilai y. Awak tengok berapa dapat. 60x awak masukkan 16, 70y masukkan 65. Berapa jawapan awak dapat? Tolong tekan kalkulator. Dan satu lagi 60 darab 36 dengan 70 darab 46. Mana maksimum? Bagi saya jawapan. Atas berapa jawapan? Tekan kalkulator. Yang tak bersuara ni, tolong bersuara. Kalau saya sebut nama nanti awak lagi teruk. Sebut nama dan awak bagi jawapan. Orang yang dah sebut nama dah menjawab tadi jangan jawab lagi. Apa dia? 5,510. Siapa ni? Nabila Maisara. Okey, Nabila Maisara. 5,510. Yang bawah berapa? Okey, orang lain? Dua-dua Nabila dah respon. Orang lain? 5,380. Siapa ni? Hafiz. Okey, Hafiz. 5,380. Okey. Jadi kalau awak tengok mana satu yang memberi maksimum, nilai maksimum? Yang first ke yang second? Yang first. Yang first. Jadi tengok soalan. Kalau soalan kata titik maksimum, maka kalau jawapan dan soalan tanya titik maksimum, jawapannya adalah 1665. Ini adalah titik maksimum. Tapi kalau dia tanya nilai maksimum keuntungan ke apa tak kisahlah, maka nilainya adalah RM 5,510. Faham? Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey. Jadi saya tak apa yang saya nak sampaikan dah habis dan bermakna tajuk ini dah habis. Okey, sebelum saya stop, saya nak awak latihan buku teks ni, awak ada masa lagi. Okey, pukul 10.25 sepatutnya habis. You ada masa. Saya nak awak buat latihan. Okey, latihan sumatif. Latihan sumatif. Okey, semua orang dah tengok dah kat buku teks latihan sumatif? Dah. Okey, latihan sumatif yang saya nak awak buat adalah latihan, jap ya. Okey, soalan nombor 2. Awak nampak kalau awak dapat tu, nampak tak tu hujung tu? TP5 awak akan dapat. 2, 3. Okey, sorry. Awak ambil soalan 3. Okey, 4 dan 5. 3, 4 dan 5. Okey. Saya tahu kat belakang ada jawapan, awak boleh buat. Okey, semua orang boleh dapat TP6, tak ada masalah. Tapi nanti kalau saya bagi latihan, saya bagi soalan, bila dah bersemuka awak tak boleh jawab. So saya sangat berharap tolong jujur. Buat sendiri 3 soalan yang saya sebut. Okey, 3 soalan adalah 45 markah. Okey. Jadi sebenarnya awak sekurang-kurangnya awak boleh siap 1 soalan. Okey, sekurang-kurangnya awak boleh siap 1 soalan. Siap je. Awak kan sebenarnya kalau tak ada benda yang secret kan, tak ada cerita rahsia, tak payah PM saya dekat terutamanya kat Telegram. Telegram ni banyak benda grup, kadang-kadang saya tak terbaca. Jadi kalau setakat nak tanya cikgu, saya nak bagi tahu saya tak masuk kelas ke apa ke, tolong bagi tahu je dalam grup. Jadi kalau saya tak terbaca pun kawan akan baca, dia akan bagi tahu, cikgu dia dah bagi tahu cikgu macam tu Jadi latihan ni tak apa, saya akan tengok masa hari Isnin. Hari Isnin masa kedua tu, kita jumpa hari Isnin tu, saya akan tengok 3 soalan ini. Boleh? Boleh. Okey. 1 kertas graf, 1 soalan. Okey, so kita jumpa hari Isnin. So sekarang ada masa untuk awak siapkan. Boleh? Okey, bye. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu. Sama. Cikgu. Ya. Saya nak tanya cikgu. Ya. Saya cakap satu benda cikgu. Ya. Saya sebenarnya tak ada buku teks cikgu.
Tak ada buku teks, awak boleh tengok soalan daripada online. Ada kan Online. buku teks online kan? Kalau Kat tak, mana cari? nanti saya share dalam grup. Okey. Thank Okay, you. okay lagi? Cikgu, Ya. nak tanya soalan latihan formatif 7.2 cikgu bagi dulu. Soalan nombor 3 tu, yang soalan C saya tak buat lagi. Saya try, saya tak dapat. 7.3 nombor 7.2 nombor 3. Okey. Latihan Soalan C. formatif. Nombor 3 soalan C. Saya buat tak dapat. Soalan yang mana? C yang pertama satu dua ke? Dua-dua. C yang kedua. C yang kedua dia kata jika keuntungan per liter minimum, okey, cari keuntungan maksimum. Okey, Nabila sharekan tolong ni hantar gambar dekat Telegram. Okey cikgu, jap. Hantar graf tu kat Telegram, saya akan tengok terus, saya tunjuk terus kat sini. Telegram group Okey. Cikgu, Ya. soalan negeri yang cikgu bagi, Hmm. cikgu ada bagi Terengganu, Sabah, Kelantan. Ya. Kelantan tu tak jumpa dia punya kekangan tu. Tak tahu. Tak Okey. boleh. Okey. Kejap saya tengok Nabila punya dulu. Nabila? Okey. Gerahin semua betul dah Nabila Okey. Rasanya betul lah kot. Okey, sekarang dia nak maksimum kan? Keuntungan minimum. Sorry, keuntungan maksimum, betul? Keuntungan maksimum, so kat situ PX Nabila. Okey, jadi Nabila ambil macam ni je. 50X tambah 30Y kan? Kita nak cari maksimum. Okey, maksudnya kalau ikut yang macam yang saya tuliskan kat sini ni. Jadi apa yang awak dapat dekat sini sebenarnya. Okey, sekejap Sekarang semua dah betul. Okey. Jadi awak nak cari 50 ni tak ada. Betul Nabila? Saya dapat. Okey, 50 tak ada. Kalau awak nak garis putus-putus, sebenarnya kalau tak ada 50, dia kat sini 1 cm 1000 pada pasal bermakna 1 cm 1000, ini 2000 lah kan? 2 cm. Awak buat 1000 ni. Kat sini sepatutnya 2000 Nabila. Dia bukan 1000 2 cm 1000 lah cikgu. Soalan nombor 3 kan? 1 cm 1000. Lah. Jadi maksudnya bacaan awak salah. Kan? Betul tak? Okey. Jadi Nabila tengok balik. Jadi maksudnya, okey. Contohlah kat sini 1000, sini 2000. Dah jadi graf tu pun tak betul lah tu. Okey, jadi contoh ni contoh kalau 5000. Kat sini ada 5000, awak ada 50. Jadi contohnya ini 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Kat sinilah. 5000 dengan 1000, 2000, 3000. Contoh Jadi kat sini kita akan buat garis putus-putus guna pembaris tau. Okey, buat garis putus-putus. Garis putus-putus tu hiasan je. Tapi sebenarnya kat sini nak maksimum, kita dah nampak dah kat atas ni maksimum. Dia paling lambat awak sentuh. Jadi awak baca balik titik tu. Okey, awak baca titik tu berapa. Kalau ikut jawapan titik dia 2200 saya rasa. Okey, contohlah kat sini. Contoh tau. Sebab ni tak boleh, awak punya nilai ni tak betul. Saya letak 2200 contoh 2200. Yang atas ni awak punya 4000. Atas 5, 4600 contohnya. 4600. Jadi awak terus masuk saja. 50 darab 2200 tambah dengan 30 darab 4600. Awak tengok berapa? Kalau awak tak pasti, awak ambil satu lagi titik kat sini. Satu lagi titik sini berapa ni? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Sini 6000, 1000. 50, 6000.
Okey, tambah 30 dengan 1000. Tapi ini bukan jawapan sebab saya menggunakan graf awak yang salah. Saya nak tunjuk je cara dia. Faham? Maksudnya you dapat je persamaan, you ambil titik. Kalau dia maksimum dah tentunya titik paling jauh. Kita ada 2 titik, awak gantikan dua-dua nilai pada setiap persamaan. Awak ambil lah mana yang maksimum. Boleh? Boleh cikgu. Okey. Yang soalan apa tadi seorang lagi tanya Sabah Kelantan cikgu. Kelantan. Oh ya, Kelantan tu soalannya sebenarnya masalah sikit. Saya lupa nak bagi tahu. Kelantan tak payah buat. Memang Kelantan tak boleh. Tak boleh jawab hari tu sebab mungkin soalan tu ada ralat tapi saya tak ada dia punya ralat tu. Ya sebenarnya Kelantan tak boleh jawab. Okey? Ada lagi soalan? Tak ada. Terima kasih cikgu. Saya nak tanyalah, awak rasalah seronok belajar hari ni ke belajar hari tu yang senyap sunyi tu? Hari ni. Jadi awak kena respon. Kan? Tapi tak apalah, ni dah terakhir kan? Okey? Ke dalam kelas nanti siapa zip mulut siap korang. Okey, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Cikgu. Sama.